أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته والأصحاب الكرام إلى التابعين وتابعيهم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح والدينا وشيخنا والمسلمين والمسلمات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat menyambung bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah Sunan Imam Tirmizi, dan insyaallah kita akan sambung pada bab yang ke-53, bab ma jaa fi sinni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang datang membicarakan tentang usia umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan hadis yang ke-363. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sana yuha ilaih wa bil madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu salas wa sittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun dan wahyu diturunkan kepada baginda. Baginda menetap di Madinah selama 10 tahun. Baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Hadis 364. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittin wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibnu salasin wa sittina sana. Kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar juga begitu. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi. Hadis 365. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu salasin wa sittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Muslimin muslimat mati sekalian, hadis terawal, 3 yang terawal berkaitan dengan umur Nabi Muhammad, menyebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun mengikut kalender Hijrah. Umur 63 tahun. Baginda pernah menyebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga ke 70 saja. Nak banding dengan umat dulu umur panjang. Mengikut riwayat tuan-tuan, anak cucu Tok Adam dulu waktu Tok Adam duk ada, kalau dah ada yang mati pada usia 200 tahun, maka tuan-tuan hak mati umur 200 tahun tu, adik peralik dia kata, kesian mati muda. 200 tahun muda. Mai ke zaman kita ni, tuan-tuan, dua perkara berlaku.
Umat Nabi Muhammad ni satu, bahkan sebelum daripada baginda tuan-tuan, kita manusia ni umur kita pendek. Yang keduanya, kita pun pendek, rendah nak banding dengan umat dahulu yang tinggi. Macam kisah disebutkan dalam hadis bagaimana tinggi Nabi Adam AS ini, begitulah juga ketinggian penghuni syurga di akhirat nanti. Penghuni syurga saiz mereka akan jadi seperti mana saiz ketinggian Nabi Adam, 60 hasta. Tuan, tinggi. Mai kita ni tuan-tuan, dahlah kita umur pendek, lepas itu kemetot pula. Jadi itu kekurangan yang ada pada kita, tapi akan dikembalikan kepada saiz yang asal. Umur 63. Muslimat, Nabi sebut orang yang baik ni ialah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik ialah orang yang panjang umur tapi amalan dia juga baik. Ada orang yang tak terpakai, umur panjang tapi buruk amalannya. Na'udzubillah. Kita nak cari apa tuan-tuan dalam kehidupan kita? Nak cari keberkatan. Umur panjang mana pun tak kisahlah. Kita tak mau umur panjang tapi bawa masalah, tak ada keberkatan, payah nak buat kebaikan tapi mudah dengan kejahatan, rugi sangat-sangat. Biarlah umur tak panjang mana, tapi kita memperolehi tuan-tuan kebaikan dengan keberkatan umur. Amalan tu macam orang lain, macam umat dulu yang umur panjang ratus tahun. Tuan-tuan, umur mungkin hidup sampai takat 60 saja, tapi amalan macam orang hidup 600 tahun. Antara kelebihan yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad ialah suatu malam yang dikenali dengan Lailatul Qadar. Sekali boleh macam 83 tahun 4 bulan beribadat. Masya Allah. Jadi kita perlu mengisi masa hidup dengan penuh kebaikan. Berhati-hati, umur kita adalah dikira daripada detik, tuan-tuan. Ulama menyatakan bila terlepas kita 1 detik, tak usah kata 1 jam, 1 detik tu pun kita nak patah balik, nak kampui balik tak boleh, nak qada balik tak boleh dah. Terlepas macam tu saja. Maka ulama pesan, pastikan setiap detik yang kita hantar pergi ke akhirat yang terlepas itu berisi dengan kebaikan. Ada ulama mengumpamakan detik-detik hidup kita ni macam satu kotak, tuan-tuan. Satu kotak yang kita kirim ke akhirat. Di akhirat, kotak-kotak yang berupa detik hidup kita tu akan dibuka. Beruntunglah siapa-siapa yang buka kotak tu, tengok-tengok ada amal kebaikan. Tapi rugilah seseorang bila buka kotak dia kosong. Ada detik dalam hidup dia dan sejam tu, contohlah ada waktu detik saat yang dia tak isi apa-apa. Baik pun tak buat, jahat pun tak ada juga. Kosong, rugi juga. Patutnya berisi dengan kebaikan. Tapi celakalah seseorang apabila dibuka kotak detik hidupnya itu, tengok-tengok berisi dengan benda yang berdosa, benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi, tuan-tuan, meriwayat tentang umur Nabi wafat pada umur 63 ni ada pendapat yang paling kuat. Kita akan temui dalam kitab kita ni ada riwayat lain tentang umur Nabi wafat. Tapi umur 63 adalah pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi yang cukup banyak. Hadis 366. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu qamsin wa sittin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 65 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Tuan-tuan, ini pendapat lain. Hadis 367, tuan-tuan, juga yang disebutkan oleh Daghfal bin Hanzalah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya ketika baginda berusia 65 tahun. Berkaitan dengan umur 65 dengan 63. Tuan-tuan, ada riwayat lain menyebut umur 60. Tuan-tuan. Jadi ulama menyatakan bahawa kalaulah jumpa riwayat menyebut Nabi wafat pada usia 60 tahun, itu adalah kebiasaan orang Arab. Kita pernah bercara, tuan-tuan, daripada bab pertama kitab kita ni berapa tahun yang lalu, cerita riwayat hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menyebut kata Nabi SAW duduk di Mekah, berdakwah di Mekah selama 10 tahun.
Kita duk mengaji macam hadis kita baca pertama pada malam ni, Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Tiba-tiba ada riwayat dia menyebut 10 tahun. Kerana apa? Kita dah pun berkongsi sebelum ini, menjadi kebiasaan orang Arab, mereka suka menggenapkan angka ataupun jumlah. Kalau 63, mereka suka sebut 60. Kalau 61 ataupun angka 9, contoh 9, mereka akan pergenap jadi 10. Kalau angka tu 11 ataupun 12, mereka akan sebut 10. Itu kebiasaan orang Arab, tuan-tuan. Jadi kalaulah tuan-tuan jumpa hadis yang menyebut kata Nabi umur 60, tuan-tuan, tu kebiasaan mereka, mereka genapkan daripada 63 jadi 60. Riwayat paling kuat sekali adalah umur 63. 65, tuan-tuan, berkaitan dengan umur 65, ulama bahas tentang kedudukan riwayat berkaitan umur 65 ni. Maka tuan-tuan, disebutkan oleh Sayyidina Urwah bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dia terkeliru menyebut berkaitan dengan umur Nabi ketika baginda wafat. Sebenarnya tetap 63, kata Sayyidina Urwah. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi Nabi tak wafat macam tu saja. Semua nabi-nabi, tuan-tuan, takkan didatangi oleh malaikat Israel lepas tu cabut macam tu. Tak macam kita. Malaikat akan mai, tuan-tuan, Jibril akan datang terlebih dahulu jumpa para nabi. Termasuklah dengan Nabi Muhammad, di mana baginda sebut bahawa Allah Ta'ala bagi pilihan kepada baginda. Pilihan apa? Untuk turun hidup ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi memilih, tuan-tuan, walaupun Nabi sebut pilihan baginda untuk kembali kepada Allah tak difahami oleh sahabat. Tapi Sayyidina Abu Bakar, sahabat tengok awak teriak pelik sangat, terisak-isak. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar faham apa yang Nabi sebut tu ialah baginda memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru sahabat terdiam, tuan-tuan. Jadi malaikat takkan, tuan-tuan, datang, Israel takkan datang untuk cabut Nabi, nyawa Nabi, bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu, melainkan dengan keizinan daripada Nabi itu sendiri. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam diriwayatkan bila didatangi oleh malaikat Israel, tuan-tuan, malaikat Nabi Ibrahim ni dia disukai dan rapat dengan Israel. Nabi Ibrahim pesan kat Israel, nak ambil nyawa kena habaqlah dulu, bagi tanda apa-apa, bagi habaq dulu. Tuan-tuan, tiba-tiba Israel datang jumpa Nabi Ibrahim satu ketika habaq nak ambil nyawa dah. Kan pesan dah sebelum ni kena habaq. Kan Israel kata habaq dah, bagi dah tanda. Tanda mana? Tu rambut beruban. Kan rambut beruban dah, anggota je tak larat dah. Macam orang tua-tua Kedah sebut lah, bila uban kai subur, mata dah kabur, gigi terabuk, cakap pun tak teratur, pinggang pun nentok, tenaga pula tinggal spekok. Tuan-tuan, dia tok belakang tak pakai dah. Jadi Nabi Ibrahim kata kat Israel, habaq kat Allah, takkanlah kekasih dia nak cabut nyawa kekasih. Tuan-tuan, Allah kata kat Israel, habaq kat Nabi Ibrahim tak kat qolin lepas tu, takkanlah kekasih tak mau bertemu dengan kekasih dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata, cabutlah sekarang, ambillah sekarang. Tuan-tuan, ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad macam itulah diberi pilihan, tuan-tuan. Muslimat kita pun dianjurkan untuk minta panjang umur dalam keadaan kebaikan. Ada doa, Datuk Hondin pun pernah ajak doa. Antaranya kandungan satu doa tu, tuan-tuan, wabashirni ila mi'ati sanat ila mi'ati wa ishrina sanah. Minta umur panjang sampai umur 120 tahun. Tuan-tuan, makna umur panjang lah. Kalau tak sampai umur tu makna umur 120 tahun. Kita tak maulah kalau 120 tahun. Allah, susah anak cucu kan. Saya duduk jalan tengok, memang saya minta, tuan-tuan, saya minta. Dan saya pun bersyukur pasal ayah meninggal tahun 2000. Dia mana tak sakit lama kan. Tak mau, tuan-tuan, saya minta selalu saya minta mati malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Mati di mana? Mati di Raudhah dalam waktu semayang, tengah semayang, ketika sujud dan semayang subuh tu, kalau pagi Jumaat.
ketika sujud terakhir dalam raudhah, ke bumi dibakar dan dihindarkan diri daripada azab kubur. Minta. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi sebut seperti mana riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Majah. Apabila ada seorang sahabat tuan-tuan, dia meninggal di kota Madinah dan dia ada kelahiran orang Madinah. Orang Madinah betul, lahir di Madinah. Lepas itu meninggal di Madinah. Nabi kata alangkah baiknya kalau dia mati di tempat bukan kelahiran dia. Kenapa tuan? Kerana keluasan syurga yang diberikan kepada seorang hamba oleh Allah Ta'ala berdasarkan di mana dia lahir dan dia meninggal di mana. Keluasan itu. Kalau macam Datuk Ondin lahir di Perlis, meninggal di California, tuan-tuan luas mana? Kan? Nah, dengan sebab itulah dia anjur bila meninggal ke bumi lah. Sebolehnya jangan payah-payah ke bumi lah di tempat kita meninggal tu. Tuan-tuan minta nak mati, minta bagi mati dalam keadaan tak menyusahkan anak-anak. Tak mau kita diuji dengan kesakitan. Tak apa tuan-tuan, mungkin kita boleh bersabar. Anak-anak kita boleh bersabar tak? Kok lah kita harap mereka boleh dapat pahala bila mereka urus kita ketika kita sakit, ketika kita terlantar. Tapi kok lama tuan-tuan makan tahun daripada boleh pahala boleh dosa. Kan? Mak ni lama mana pun dia boleh jaga anak, doa bagi panjang umur anak tu. Tapi anak tuan-tuan tak tahu dia nak boleh doa lama ke tak untuk mak ayah dia tu, untuk panjang umur. Jadi takut jadi bebanan. Biarlah kita mati dalam keadaan tuan-tuan tak bawa fitnah kepada anak-anak, tak menyusahkan mereka. Kan? Tak mau. Biarlah kalau diuji mereka sabar dan mereka boleh dapat pahala. Muslimin muslimat mati sekalian, minta supaya diberikan umur yang panjang dalam keadaan yang baik. Muslim-muslimat, ada saya pernah sebut dulu cerita seorang sultan, dan cerita ni pernah disiarkan dan tahun 1990 dalam satu majalah Imam, dan juga diceritakan, cerita ni terkenal, disebutkan sendiri oleh wartawan yang bertemu dengan sultan tu. Kebetulan dia baik dengan sultan tu, Akhdiyat Miharja. Dia guna nama dia dalam penulisan ni sebagai wartawan, Akhdiyat Miharja. Tuan-tuan boleh tengok cerita tulisan dia. Bila sultan tu balik daripada Mekah umrah, dia diarahkan jumpa dengan sultan tu. Dia bertemu dengan sultan tu di bilik tingkat atas di istana, satu tempat. Dia pada pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi. Sampai 4 pagi bertemu. Bila masuk dalam bilik, dia tengok nak masuk tu pun dia dengar dah kata pelik ni, pasal pegawai kata sultan tengah baca Quran. Dia kenal lah sultan tu macam mana. Sultan baca Quran, subhanallah, ni pelik ni. Dia masuk dalam bilik, betul sungguh Quran sedang terbuka, nampak sejadah tuan-tuan di satu sudut. Sultan semayang dah, masya-Allah. Tuan-tuan, ringkas cerita, sultan kata dia bertaubat. Pasal apa dia bertaubat? Dia kata bila dia masuk Mekah, masuk Mekah, dia lupa ayat yang telah pun dia duk baca setiap hari. Ayat yang dia dapat daripada Syekh Abdullah Fahim, tok guru terkenal kan, tok Wan bekas Perdana Menteri. Dia kata Syekh Abdullah Fahim, ayat yang kita dapat daripada Syekh Abdullah Fahim, aku bila masuk Mekah aku lupa, tak boleh baca, lupa terus. Dan ayat tu berdasarkan apa yang disebutkan oleh tok guru, siapa yang beramal ayat tu ke hari dia nak mati ataupun dekat dengan kematian dia lupa ataupun dia tak boleh baca. Tuan-tuan, Akhdiyat Miharja ni kata, saya tak ambil ayat tu tunggu, saya ambil ayat lain. Kan? Dia kata tak boleh baca. Sultan kata saya lupa, tak boleh baca, lupa suruh. Dia kata aku teriak di dalam masjid, minta ampun kepada Allah. Aku mengaku apa yang aku duk buat selama ni dosa, tak ada kecil besar, semua aku buat. Sama aja. Kan? Sama dia bagiku. Makan minum halal haram tak peduli. Tapi bila aku masuk Mekah, aku lupa terus ayat tu, tak boleh nak baca. Aku tahu umur aku dah tak lama. Aku bertobat, dia kata. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi ayat ni tuan-tuan pun duk ramai. Saya mula dapat daripada Datuk Sembilan Kamus. Saya tanya Datuk Sembilan Kamus, Datuk ambil mana? Dia kata dia ambil daripada Ustaz Nasrul Haji Daud, Datuk Panglima Perang sekarang di Suragama Kelantan. Kebetulan bila Datuk Panglima Perang ni mewakili Kerajaan Kelantan untuk sedangan ahli parlimen
di Kuala Lumpur, ahli parlimen sedunia. Jadi saya pergi teman dia tuan-tuan di bilik hotel Concorde. Saya kata bagilah. Kan duduk kenal dengan dia di Mesir dulu, rumah sewa pun dekat, berjiran. Saya kata bagi Datuk Ismail kamu. Ayat mana? Bila dia bagi, dia tulis tuan-tuan, dia sebut dia membantu untuk pagar Istana Kelantan dan dusun kat Kelantan dengan ayat ni. Dia buh nombor tu, tulis buh nombor tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ni orang Tok Guru dia kata ayat pelindung, ayat jemput rezeki. Dan juga orang-orang Tok Guru, orang alim ni sebut antara kelebihannya wallahu alam, dengan izin Allah boleh memanjangkan umur. Ada riwayat menyebut tentang seorang alim tuan-tuan, dia baca ayat ni, baca sungguh, umur sampai 130 tahun, sampailah Nabi mai duk jumpa Nabi selalu. Tapi satu malam tu Nabi mai dan mimpi, Nabi kata, sampai bila tak mau jumpa kami ni? Nabi kata begitu, sampai bila tak mau jumpa kami ni? Tuan-tuan, esok tu dia tak baca dah ayat tu. Dia berhenti terus daripada baca ayat tu dan dia meninggal pada hari itu. Wallahu alam lah tuan-tuan. Jadi kalau kita minta panjang umur yang membawa kebaikan, panjang umur untuk kita menggandakan kebaikan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi riwayat berkaitan dengan umur Nabi ketika wafat ada 60 dalam hadis, tapi dalam kitab ni tak ada, 63 dan 65. Hadis terakhir dalam bab ni hadis 368. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatar wala bis-sabt. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Kata Sayyidina Anas, ini hadis yang saya maksudkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang tinggi dan bukan juga rendah, tidak putih dan tidak juga sawo matang, rambut baginda ikal dan tidak lurus. Baginda diutus oleh Allah menjadi rasul semasa berusia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Baginda wafat pada usia 60 tahun dan ketika itu tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik dan Imam Ahmad. 60 dalam hadis ni Nabi wafat pada usia 60. Nabi duduk di Mekah 10 tahun. Macam saya sebut, menjadi kebiasaan orang, dia genapkan tuan-tuan angka tu. Nabi duduk di Mekah 13 tahun berdakwah, dia sebut 10 tahun. Nabi meninggal wafat usia 63, dia sebut 60 tahun. Jadi tiga riwayat yang paling sahihnya adalah umur 63 tahun. Tuan-tuan, 63 ni ramai sahabat yang juga dimatikan dalam usia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali umur 63. Sayyidina Osman lebih daripada 80 tahun. Sayyidina Aisyah meninggal umur 63 tahun. Sayyidina Khadijah umur 65 tahun. Puteri kesayangan Nabi Sayyidah Fatimah meninggal muda umur 25 tahun. Tuan, 10 ahli sahabat Nabi yang terang-terang Nabi sebut sebagai bakal penghuni syurga. Nabi sebut tuan-tuan, di kalangan sahabat ni lebih daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Tapi yang terkenalnya ialah 10 orang sahabat yang sebenarnya lebih pada tu lagi. Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63. Ni 10 orang yang dijamin syurga. Sayyidina Osman lebih daripada 80 tahun umur. Sayyidina Ali umur 63. Sayyidina Talhah 64 tahun. Sayyidina Zubair 64 tahun. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas 82 tahun. Sayyidina Sa'id bin Zaid umur lebih daripada 70 tahun. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf 75 tahun dan Abu Ubaidah Al-Jarrah umur 58 tahun. Jadi ini umur
sahabat-sahabat Nabi yang dijamin syurga melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi yang paling lewat meninggal, tuan-tuan, adalah Sayyidah Ummu Salamah, umur 90 tahun barulah dia meninggal dunia. Jadi umur yang Allah berikan, tuan-tuan, modal untuk kita supaya menjana sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan waktu kita hidup di dunia ni. InsyaAllah moga-moga detik-detik yang berbaki dalam hidup kita ni kita isi dengan kebaikan-kebaikan, insyaAllah. Khususnya bab yang ke-54, bab ma jaa fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang datang membicarakan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan hadis 369. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfas satara yawm al-itsnain, fanadartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf wan nasu khalfa Abi Bakr fakada an-nas an yattaribu. Dalam kitab ni tak ada ni, tuan-tuan, ayat ni, fakada an-nas an yattaribu fa asyara ila an-nas an isbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqa as-sijf wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir dzalikal yaum. Kata Sayyidina Anas, kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menyingkapkan tabir, yakni tabir rumah baginda, rumah Nabi kembang dengan masjid, iaitu pada hari Isnin, pada pagi Isnin. Baginda memandang wajah, aku memandang wajah baginda seperti lembaran mushaf, maksudnya wajah Nabi putih bersih. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat dan memberi isyarat kepada makmum. Baginda bagi isyarat, memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak dari tempat mereka dan menyingkap kain tabir, yakni rumah tabir, rumah bagi Rasulullah. Rasulullah wafat pada penghujung hari itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Majah dan Imam Khuzaimah. Muslimat, Nabi SAW wafat di Madinah. Tuan-tuan, Allah muliakan Madinah dengan Nabi. Tak wafat, tuan-tuan, di kota Mekah. Kalaulah Nabi wafat di Madinah, dikebumikan di Mekah, Madinah sunyi, tuan-tuan. Allah muliakan Madinah dengan keberadaan Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut, seperti mana kita baca daripada kitab sirah, bila selesai, tuan-tuan, pembahagian daripada harta ghanimah, rampasan perang daripada perang Hunain, peperangan yang berlaku, tuan-tuan, menentang Puak Hawazin. Puak Hawazin tak banyak mana, 4,000 orang saja. Pihak Nabi 12,000. Allah hantar satu pengajaran besar untuk Nabi dan sahabat. Ada sahabat yang cakap kemah dalam perjalanan nak pergi ke Hunain. Ini kita tak kalah, pasal kita ramai, kan? Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Pasal ramai. Jangan menang kalah ni hak Allah Taala. Hak beramai pun boleh kalah. Allah bagi kelang kelibut habis peringkat awal. Berlari berselera, tuan-tuan. Jadi dapat harta rampasan perang paling banyak dalam sejarah peperangan di zaman Nabi. Banyak sungguh. Dengan binatang ternakan ni ribu. Emas ni, tuan-tuan, bukan sikit-sikit, kan? Emas perak ni cukup banyak. Orang Puak Hawazin ni dia yung habis keluarga, anak bini tak tinggal seorang pun di kampung, supaya tentera tu tak lari. Jadi bila mereka kalah, mereka tu boleh kena jadi hamba lah. Tapi, tuan-tuan, harta rampasan perang ni sikit pun Nabi tak bagi kat Ansar, tak bagi kat sahabat Ansar. Sampaikan sahabat Ansar terasa, kata Nabi Muhammad jumpa adik-beradik dia lupa kat kita. Sampai apa yang disebutkan oleh sahabat Ansar ni sampai ke telinga Nabi. Nabi buat penjumpaan dengan sahabat-sahabat Ansar. Nabi sebut bagaimana Ansar tu di hati Nabi. Nabi kata, kalaulah manusia pergi satu lorong lain, Ansar satu lorong lain, satu jalan lain, baginda akan tetap ikut Ansar. Tuan-tuan, bahkan baginda juga, kalaulah diberi pilihan, baginda akan nak jadi di kalangan Ansar. Nabi bagi buah terakhir bagaimana? Setuju tak? Redha tak? Kalau orang Mekah buat balik harta ghanimah,
orang Ansar Madinah buat balik Nabi ke kota Madinah. Tuan-tuan, nilai harta ghanimah perang di Hunain yang orang Mekah dapat, yang Nabi bagi tuan kepada orang-orang yang baru masuk Islam terutamanya, dengan orang Madinah yang Nabi tak bagi sesen pun daripada harta ghanimah tu, tapi mereka dapat balik tuan-tuan, dapat buat balik apa? Buat balik Nabi ke kota Madinah. Nilai dia lebih besar lagi. Menangis sahabat-sahabat Ansar. Kenapa? Rupa-rupanya Nabi masih lagi bersama dengan mereka. Tuan-tuan, daripada memang Nabi tak mau balik dah lepas pembukaan kota Mekah tu. Subhanallah, tuan-tuan, Nabi wafat di Madinah. Kenapa? Mati dan wafat dibumikan di Madinah ni kerana seperti mana kita maklum. InsyaAllah tuan-tuan kita akan jumpa bagaimana apa yang menjadi pertikaian berkaitan dengan tempat pengkebumian Nabi. Nak ke bumi di mana? Cadangan ada nak balik ke Mekah. Macam-macam. Tapi Sayyidina Abu Bakar menyebut satu hadis Nabi yang menyebabkan masalah tu selesai dengan segera. Di manakah tempat seorang Nabi tu patut untuk dikebumikan? Jadi ini cerita tuan-tuan hari terakhir Nabi SAW dilihat oleh Sayyidina Anas, oleh sahabat. Riwayat tuan-tuan yang berbeza menyebabkan berlaku khilaf. Nabi ni wafat waktu duha ke ataupun waktu petang? Kalau Sayyidina Anas sebut ni dan hadis-hadis lain sebut Nabi mati di petang hari Senin tu. Jadi ulama kata sebenarnya, ni satu pandangan ulama, Nabi mati waktu pagi tu, waktu duha. Tapi sahabat tuan-tuan bukan kata Sayyidina Umar saja, tapi tuan-tuan sikap Sayyidina Umar yang tak boleh terima perbuatan Nabi tu lebih jelas. Terang-terang, siapa kata mati, Nabi wafat, aku tantang. Sahabat lain tuan-tuan macam Sayyidina Umar juga, mereka tak boleh nak terima kewafatan Nabi, tapi mereka tak bersikap keras macam Sayyidina Umar. Bila petang dah baru confirm memang Nabi SAW telah pun wafat. Ni pandangan ulama cerita pasal apa tuan-tuan Nabi disebut mati pada petang itu. Sebenarnya Nabi mati awal lagi kerana perselisihan sahabat. Muslimin muslimat mati sekalian, Sayyidina Anas cerita, ni Sayyidina Anas 10 tahun jadi pembantu Nabi, daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun, 10 tahun. Tuan-tuan, dia gambarkan sahabat, tuan-tuan mengikut riwayat, sahabat ni tak berimamkan Nabi dah banyak hari dah. Nabi tak keluar main masjid 4 hari, daripada 8 Rabiul Awal sampailah pagi 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tuan-tuan hijrah tuan-tuan sampai ke Madinah pun 12 Rabiul Awal, Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal tu Nabi tak boleh keluar dah. Dan mengikut riwayat Sayyidina Abu Bakar dengan arahan daripada Nabi jadi imam sembahyang dalam 17 kali sembahyang. 17. Jadi Nabi kalau pi pun Nabi dipapah. Tapi part terakhir tu Nabi tak boleh pi dah. Tak boleh nak pi sembahyang dah. Muslim muslimat, jadi sahabat tengok Nabi singkat ataupun selok kain pemisah rumah Nabi dengan masjid, nampak Nabi ceria, senyum je. Macam Sayyidina Anas cerita nampak macam lembaran mushaf, mana putih bersih. Sahabat pun jadi seronok tuan-tuan. Kalau dalam kitab kita ni, kitab yang saya pakai ni, fakadan nas ayattaribu, sahabat ni pekat jadi nak seronok, macam nak meloncat ni. Dalam kitab ni tak sebut ni tuan-tuan. Tuan-tuan, cerita sahabat seronok. Oh, Nabi sihat dah. Nabi sihat tu nanti Nabi keluar lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, tu pandangan terakhir Nabi melihat sahabat baginda. Nabi senyum. Pasal tengok sahabat duduk dalam saf elok sama dia tuan-tuan untuk bersemayam. Masya-Allah. Ni cerita daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu tentang kewafatan Nabi pada hari Senin, pagi Senin itu. Hadis 370. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fi summa bal famata." Aku menyandarkan, kata Sayyidina Aisyah, aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Atau Sayyidina Aisyah berkata, ila hijri, ke pangkuanku, ke ribaku. Baginda meminta diambilkan bekas bagi buang, untuk buang air kecil. Baginda berhasad kecil dan sesudah itu baginda wafat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Majah dan Imam Nasai.
Sina Aisyah cerita bagaimana Nabi wafat atas riba dia. Masya-Allah tuan-tuan. Ini isteri yang paling disayangi selepas daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sina Aisyah tuan-tuan, Nabi duduk di atas pangkuan dia. Dan Sina Aisyah juga cerita Nabi juga biasa tidur atas riba dia. Walaupun kalau ikut umur ni nampak macam tak patut, tapi itulah kemesraan Nabi dengan isteri. Tapi bukanlah maksudnya nak buat macam tu kena isteri muda. Kan? Isteri ada pun lebih kurang kita umur pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam bilik lah. Kalau buat depan lagi cucu kata pelik tu tak pernah nampak macam tu, nanti je ke apa. Jadi Sina Aisyah kata baginda sanap ke dada dia ataupun ke pangkuan dia, ke riba dia. Nabi minta tuan-tuan dia ambil bekas untuk baginda buang air kecil. Baginda bahas dia kecil, lepas itu baginda wafat. Tuan-tuan, Nabi biasa kencing dalam bekas. Kalau tidur malam nak kencing, Nabi akan kencing dalam satu bekas. Macam cerita yang terkenal berkaitan dengan bul air kencing Nabi. Tuan-tuan, walaupun kedudukan hadis-hadis itu ada yang menyatakan bukan sahih, tapi riwayat banyak tuan-tuan menyebut tentang peristiwa itu. Ada di kalangan wanita-wanita seperti khadam kepada Ummu Habibah, mak kepada Sina Anas, mak kepada Sina Zaid, Allahu Muhammad. Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Ummu Aiman pun pernah tuan-tuan, ada 3 wanita tuan-tuan yang pernah terminum air kencing Nabi. Mereka tak tahu pasal apa. Ayat kencing Nabi bukan macam ayat kencing kita. Kalau kita kencing satu bekai ataupun kencing di tanah ataupun macam orang dia pediah kat dinding ya tuan-tuan, harim, bau harim, kencing harim, hancing tuan-tuan, bau. Nabi ayat kencing baginda tuan-tuan, bahkan apa yang keluar daripada tubuh baginda tak kotor tuan-tuan. Dengan sebab itulah kalau kita baca daripada kitab-kitab berkaitan dengan kelebihan Nabi, ada sahabat seperti mana Sayyidina Jabir bin Abdullah yang pernah terekam tuan-tuan, dia tunggu Nabi arahkan pergi panggil tu pokok dalam satu tanah. Nabi kata pergi panggil pokok tu dua-dua mai. Sayyidina Jabir bin Abdullah ni pun pergi kat 2 pokok tu, habaq kata Nabi panggil. Dua-dua pokok tu terberangkas keluar, berjalan atas kak mai jumpa Nabi kata aku nak qadah aja. Tolong jadi lindungi aku. 2 pokok tu macam tu. Apa yang saya nak cerita tuan-tuan, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni dia punya niat, satgi aku nak terapa pergi ambil apa yang Nabi keluarkan. Kalau kita istilah najis, Nabi bukan najis tuan-tuan. Sama ada kencing ataupun yang keluar daripada qadah aja tu bukan najis. Tapi bila pergi terpa tuan-tuan, tak ada apa. Sayyidina Abdullah bin Jabir ni, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni kata tak nampak apa. Nabi faham maksud Sayyidina Jabir. Nabi kata Allah haramkan bumi ni daripada menerima apa yang keluar daripada Nabi-Nabi. Mana keluar, habis, hilang macam tu. Bukan tuan-tuan duduk atas tanah ataupun bumi terima telan, tidak. Dia dibawa macam dibawa angin, hilang macam tu saja. Tuan-tuan, ayat kencing Nabi macam itulah. Tak bau hancing, tak ada tanda-tanda yang macam ayat kencing biasa. Orang perempuan yang minum ni semuanya bila dahaga tengah malam bangkit tuan-tuan, kebetulan tidur di rumah Nabi, dapat ayat, tengok satu bekas ada ayat, tak ada bau pelik tuan-tuan, minum. Esok Nabi lepas pada sembahyang subuh, Nabi balik rumah. Nabi nak buang ayat kencing tu, balik kering, tak ada. Nabi tanya pergi mana, siapa ambil kah? Mengikut riwayat tuan-tuan seperti mana disebutkan dalam kitab Almarhum Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki, cerita-cerita ni tuan-tuan menyebut Nabi bila dibagi tahu kata perempuan tu minum kerana dia lapar ayak, duk sangka kata ayak biasa. Nabi kata tak akan sakit perut sampai ke mati. Ketiga-tiga wanita yang pernah diriwayatkan pernah terminum air kencing Nabi ni tak pernah sakit sampailah mati lepas daripada minum. Ayat kencing kita jangan tuan-tuan. Ayat kencing sendiri pun masih tak boleh. Tambah ayat kencing orang lain. Tapi minum ayat kencing unta pula. Kan orang Arab dulu dia buat rawatan dengan ayat kencing unta. Macam-macam jenis. Alhamdulillah. Nabi bersih tuan-tuan, tak macam dengan kita. Muslimin. Saya ingat bila baca kisah keramat
Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pengasas tarekat Syadziliyah. Hizib Bahar tu dia sebut Hizib Bahari. Dia dapat, wallahi dia kata dia dapat daripada mulut Nabi, Hizib Bahar yang dianjurkan baca waktu petang terutamanya. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ni dan pengikut-pengikut dia, dan sampai sekarang pengikut mazhab tarekat Abu Hasan Asy-Syadzili ni, mereka pakai pakaian elok, kemas elok je tuan-tuan, tak macam ada tarekat yang pakai sabut-sabut tak. Pernah ada seorang lelaki dia main. Lelaki itu bukan orang biasa, orang alim, tapi bukanlah seorang wali. Dia main duduk dalam majlis Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan duduk mengajar. Lelaki itu kata nanti, tok guru apa macam ni, ulama tasawuf macam mana, sufi apa macam ni, pakai baju hebat sangat, mahal tuan-tuan. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tuan-tuan terus dia respon terus. Dia kata pakaian yang aku pakai ni, penilaian bukan pada pakaian aku pakai, tapi pakaianku, apa penilaian ni ada apa yang ada dalam hati aku. Terus dia jawab. Terkejut orang tu. Syekh tu main minta maaf, minta ampun. Pasal dia duk sembang dalam hati benda yang tak sepatut, duk tuduh bukan-bukan. Bila seorang lelaki banduan lari tuan-tuan daripada tahanan di zaman Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dia lari tu mai tuan-tuan ke tempat Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, mai minta perlindungan. Jadi pihak polis ni, pengawal keselamatan ni, mai jumpa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kata dia tu banduan, dia lari, dia minta, mereka minta suruh serah. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kata tak adulah, biar saya jaga dia. Mana dia macam terpenjara juga, tak keluar-keluar di mana, tapi dia akan mengaji dengan saya. Tak usah, tak apa, saya jaga dia. Dia pun tak mau juga. Tuan-tuan, bila tak mau, Imam Abu Hasan kata kepada lelaki yang disebut banduan tu, mau pergi kencing atas batu mana-mana. Lelaki tu mengikut riwayat, saya baca dalam kitab Jami' Karamal Ta'awliya, lelaki tu pun kencing tuan-tuan. Kencing, Allah izinkan batu tu bertukar jadi emas. Imam Abu Hasan kata kat polis ni, pergi ambil, bawa balik. Bawa balik pergi kat raja. Dapat emas, tak cari dah tuan-tuan. Batu. Imam semacam Rabi'atul Adawiyah, orang tanya nak pergi Mekah, apa pun tak ada, bekalan apa pun tak ada. Dia kata ada. Mana? Kalau nak ikut kami kena bayar. Ni rombongan kami, kalau nak ikut rombongan kami ni kena bayar upah. Apa ni, ikut fikih kami ni. Tuan-tuan, dia buka tapak tangan je. Buka tapak tangan, berketui mah, ambil. Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan untuk orang terpilih macam ni. Muslim-muslimat tak bau. Kemarin ni saya, wallahu alam, jumpa balik cerita Kiai Hasan Genggong yang saya pernah sebut. Orang yang Allah bagi hidung tuan-tuan, walaupun duduk jauh mana pun, tapi orang tu ahli bait Nabi, keluarga Nabi. Nak main jumpa dia, ataupun dia nak pergi jumpa orang tu, dia tahu orang tu ahli keluarga Nabi betul ke tak. Hidung dia boleh tahu tuan-tuan, bau peluh keluarga Nabi. Walaupun orang main jumpa dia, minta doa nak pergi Mekah, tolong doa bagi selamat, dia kata, awak tak ajak Habib tu masuk main sekali? Habib? Dia tu supir aja, driver, saya sewa kereta, sewa sekali dia sebagai driver untuk bawa main jumpa dengan Kiai. Turun tuan-tuan, kasut pun tak pakai, dibuka pintu pelan je. Kata Habib, terkejut driver tu, dia tengah tidur. Kiai tahu mana saya Habib. Rupa-rupanya hidung dia boleh kenal tuan-tuan, bau peluh keturunan Nabi sampai terah tu. Masya Allah, ni Nabi tuan-tuan, bersih tuan-tuan, tak ada apa yang disebut sebagai kotoran, walaupun keluar daripada dua saluran daripada baginda itu. Tak macam dengan kita. InsyaAllah kita akan sambung kaitan dengan kewafatan Nabi ni. Ada banyak juga hadis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan apa yang kita bicara tadi berkaitan umat Nabi. Itulah, moga-moga umat kita terisi dengan kebaikan-kebaikan yang membawa tuan-tuan kejayaan untuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat, marilah sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.